Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua. Diminta semua menunggu dengan tenang dan acara akan bermula sebentar lagi dalam pukul 8.45 dan akan berhenti pada pukul 9.30. Selepas itu kita ada sesi soal jawab jika ada persoalan. Untuk maklumat hadirin sekalian, InsyaAllah mohon para hadirin untuk mengisi kehadiran melalui QR Code yang kita paparkan di skrin sekarang ini atau klik link yang dipaparkan pada ruangan mesej. Para hadirin juga adalah dipohon untuk memberikan perhatian ketika majlis berlangsung hingga ke akhir sesi. Terima kasih di atas kerjasama semua dan kita mengharapkan semoga majlis ini berlangsung dengan sebaiknya insya-Allah. Yang dikasihi, yang berbahagia Profesor Dato' IR Dr. Wan Hamidun Wan Badrul Zaman, Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM. Yang dialu-alukan penceramah kita yang berusaha Ustaz Nik Effendi Muhammad atau dikenali sebagai UNA, yang merupakan pengarah urusan High Impact Consultant. Yang dihormati para timbalan dekan, penolong-penolong dekan, pengurusi-pengurusi jabatan, para profesor, staf akademik, staf pelaksana dan tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang ke sesi tazkirah kali ke-51. Majlis turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua para hadirin yang dapat menyertai dan memeriahkan lagi majlis kita pada pagi ini menerusi aplikasi Zoom. Bagi memberkati majlis kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama membaca umum kita. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, sebelum saya memperkenalkan penyampai tazkirah kita pada pagi ini, saya ingin mempersilakan Wakil Pendidikan FKAB yang berbahagia Profesor Dr. Aini Hussein, iaitu Timbalan Dekan Pendidikan dan Inovasi untuk menyampaikan kata-kata alu-aluan. Dipersilakan Prof. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Encik Asyari. Boleh dengar dengan jelas ya. Okey, sebelum terdahulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua para pengikut setia sesi tazkirah FKAB. So sesi tazkirah FKAB ni dah ada orang kata permanent follower di kalangan peminat-peminat tegar sesi tazkirah FKAB lah. Okey, pertamanya saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin dan harap belum terlewat lagi masih dalam bulan Syawal ya. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih di atas kesediaan semua untuk menghadiri sesi tazkirah siri 51 dengan tajuk Rezeki yang Berkat. So satu tajuk yang sangat menarik dan sangat relevan dengan kita ya. Sebagaimana yang disebut oleh Encik Asyari tadi, saya melaksanakan amanah sebagai wakil yang berbahagia Datuk Dekan kita, Profesor Dato' IR Dr. Wan Hamidun Wan Badrul Zaman, yang sekarang bersama-sama dengan staf pejabat dekan yang sedang berbengkel ya di Terengganu. Walau apa pun kita, sebelum tu saya juga ingin mengalu-alukan kedatangan Al-Fadil Ustaz Nik Effendi Muhammad ya, atau dikenali sebagai UNA, dan ini merupakan penglibatan Ustaz UNA yang kedua ya. Okey, terima kasih kesediaan Ustaz sangat-sangat diraikan lah dan dialu-alukan. Terima kasih jugalah kepada pemudah cara kita yang pertama kali ya. Dah ada 51 sesi. So yang sesi ke-51 Encik Asyari Jani dipertanggungjawabkan. Okay, you're doing a good job. So Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tanpa melengahkan masa, saya ingin kembalikan balik untuk Encik Ashraf Jani meneruskan sesi tazkirah ini.
apa-apa pun, saya ingin mengucapkan semoga para hadirin memperoleh ya ilmu untuk keberkatan dalam rezeki yang sangat relevan ya dan boleh dimanfaatkan oleh semua. Okey, Ustaz Una akan mengupas ya topik ini dengan lebih mendalam lagi. Silakan Cik Syari. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih yang berbagai Prof. Dr. Aini di atas kata-kata aluan sebentar tadi. Sebelum saya menjemput penceramah untuk sesi tazkirah pada pagi ini, terlebih dahulu izinkan saya membacakan sedikit latar belakang beliau. Nama penuh beliau iaitu Ustaz Nik Effendi Muhammad dan beliau merupakan mantan pendidik yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia KPM selama 6 tahun. Selepas itu beliau menubuhkan syarikat konsultan, motivasi dan latihan di bawah jenama High Impact Consultant sehingga kini. Dan kelayakan profesional beliau merupakan Certified NLP Master Practitioner pada tahun 2015, Certified of Rahsia Ceramah Memukau 2016, Certified Best Presenter Now Everyone Can Speak 2016. Beliau juga sangat berpengalaman dalam mengendalikan program kepada lebih 70,000 pelajar di seluruh Malaysia, guru dan usahawan sejak tahun 2015. Beliau juga ada menerbitkan sebuah buku bestseller iaitu buku Latihan Kebat untuk pelajar SPM dan telah mendapat jualan hangat dengan 17,000 unit terjual dalam 7 hari saja. Alhamdulillah. Rezeki Ustaz ya. Okay. Beliau juga pernah dijemput TV1 untuk bual bicara secara langsung untuk topik persediaan sekolah di awal tahun. Juga beberapa kali muncul di Radio IKIM dan tulisan beliau juga pernah diterbitkan oleh Utusan Malaysia. Beliau juga sangat dikenali sekarang di TikTok dengan membawa niche motivasi dan agama. Kejayaan terbesar beliau setakat ini ialah berjaya membina followers seramai 100,000 dalam masa 3 bulan sahaja dan pernah memenangi anugerah antara video inspirasi terbaik TikTok bagi tahun 2021. Beliau juga telah menjalankan kelas sebanyak lebih 100 series secara online untuk sasaran pelajar, usahawan dan kaki tangan kerajaan sejak PKP tahun 2020. Itulah serba sedikit latar belakang penceramah hebat kita pada pagi ini. Dan tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini, majlis mempersilakan penceramah kita pada pagi ini yang berusaha Ustaz Nik Effendi Muhammad untuk menyampaikan tazkirah yang bertajuk Rezeki yang Berkat. Dipersilakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak Cik Syari, terima kasih banyak-banyak. Okey, pemudah cara kita pada pagi ni. Tanpa Cik Syari, tak dapatlah kita nak program kita kan, Cik Syari. Tiba-tiba masuk Ustaz kena ceramah pula kan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, ya Allah, kurniakanlah kepada kami kefahaman para nabi wa hifzul mursalin, hafazan para rasul wa ilhal mal malaikatil muqarrabin, ilham daripada malaikat Allah yang terdekat. Semoga kita dapat kebaikan dunia, semoga kita dapat kebaikan akhirat. Sebab tu kan, tuan-puan, kita selalu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mak saya pesan dulu, guru-guru dekat sekolah pun pesan benda yang sama. Dia kata, kalau katalah waktu lepas solat tu kan, kita katalah urgent sangat dah, sibuk kan kita ni, sibuk mengalahkan Perdana Menteri, sibuk sangat. So janganlah lupa untuk doa yang paling pendek tetapi dia mencakupi semua kehendak dan keperluan kita seharian, iaitu Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah kebaikan. Kebaikan tu bukan satu tu, kebaikan tu banyak sangat. Kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat pun baik. Dan kita nak hidup dekat dunia ni baik-baik, nak dapat yang baik-baik, dan kehidupan akhirat pun lagi-lagilah kita nak yang baik-baik. Sebab kita orang Islam, kita kena percaya dan sentiasa percaya dan tetap percaya, yakin percaya bahawa kehidupan kita dunia ni dia umpama R&R sahaja. Okay? Ada orang dia fokus hidup dekat dunia umpama dia nak hidup selama-lamanya.
So bila dia nak hidup selama-lamanya, dia kumpul rezeki, dia rezeki itu adalah rezeki dia dekat dunia lah. Okay, kalau dia kaya, mindset hidup untuk dunia lain. Kalau dia nak berbanding dengan kaya untuk hidup dekat akhirat juga. So dekat situ pun dah berubah. Cara dia cari rezeki, cara dia mendapatkan rezeki, cara dia doa untuk rezeki, cara dia uruskan rezeki, sebab mindset yang berbeza akan menjadikan kita punya karakter, perlakuan, aktiviti, tindakan kita juga berbeza. So perempuan, terima kasih banyak-banyak yang berbahagia Prof. Datuk Dekan, Timbalan Dekan, rakan-rakan pensyarah, jawatan kuasa program, anak-anak murid ataupun sesiapa sahaja yang menonton kita punya sesi pada pagi ini, dan sesi ini adalah sesi yang kedua saya bersama dengan warga kerja UKM lah. Dan terima kasih banyak kerana sudi jemput untuk lagi kali kedua, dan bila pihak Rusia minta untuk saya cadangkan tajuk, saya terus terlintas satu tajuk yang mungkin ramai terlepas pandang, iaitu tajuk rezeki yang berkat, kan? So bila sebut tentang rezeki yang berkat, rezeki yang bagaimanakah yang boleh jadikan kita menjadi berkat di sisi Tuhan kita. Okey, sebab kita jangan lupa satu perkara, bila rezeki yang kita dapat itu adalah rezeki dengan cara yang tak betul, rezeki dengan cara yang khianat, rezeki dengan cara yang salah, okey, walaupun niat kita betul tetapi niat tidak menghalalkan cara. Okey, niat tidak menghalalkan cara. Niat betul, umpama cerita Robin Hood. Ni bab-bab rezeki kan, Robin Hood kan. Robin Hood, dia kan dia merompak, kerja dia merompak harta-harta, and then dia ambil harta tersebut, dia bagi pada orang miskin. Niat dia nak tolong orang miskin. Tu yang niat yang baik. Tetapi sebelum niat itu disusuli dengan tindakan. Tindakan tu betul ke salah? Salah. Maka bila tindakan tu salah, walaupun niat tu yang betul, maka itulah kaedah Islam, niat tidak menghalalkan cara. Okey, kita bekerja di UKM. Niat kita niat apa? Niat nak mencari rezeki. Tapi bagaimana how dengan kerja kita? Cara kita bekerja. Okey, cara kita dapatkan job, cara kita tunjukkan prestasi kita, cara kita perform dekat jabatan, dekat office. So itu semua nak kena selari dengan niat yang dah betul pada awal tu. Itu kalau cerita niat yang betul lah. Kalau cerita niat tak betul, niat tak betul, tindakan tak betul, lagilah dua double tak betul. So perempuan, rakan-rakan pensyarah, anak-anak didik, pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswi dan sesiapa sahaja yang menonton sesi kita pada pagi ni, rezeki yang berkat adalah kupasan yang kita nak pergi lebih dalam sedikit dalam masa 1 jam ini, tuan-puan. Okey, sahabat-sahabat yang saya kasihi, supaya saya dan anda semua kita belajar sama-sama. Niat saya meletakkan tajuk ini adalah first adalah untuk saya sendiri check list balik, check and balance balik apa yang telah saya lakukan. Tuan-puan, bila orang minta tajuk dengan saya, sama ada kelas saya dengan orang bisnes ke, kelas saya dengan dengan government sector ke, atau ada adik-adik pelajar dekat sekolah ke, first saya akan tengok dulu topik yang macam mana yang saya perlukan ketika itu. Bukan anda perlukan. Sebab saya percaya penceramah bila dia berkata, anda yang mendengar banyak telinga, tapi dua telinga ini, kiri dan kanan saya, adalah telinga yang paling dekat dengan mulut saya yang sedang bercakap ini. Jadi saya tak boleh bercakap benda yang pertama saya tak buat. Okay, saya mesti saya kena buat, ataupun kalau tak buat sepenuhnya, saya on the way buat yang baik, ke arah yang lebih baik. Nombor dua, saya nak perbaiki diri saya juga, tuan-tuan. Jadi sebab tu dalam sesi pagi ni dan sesi-sesi akan datang, sesiapa pun yang berceramah, mari kita niatkan sama-sama. Sesi ni bukan saya mengajar sahaja tak, bukan penceramah mengajar sahaja tak, tetapi kita belajar sama-sama. Mungkin kita belajar sama-sama. Saya boleh belajar banyak daripada perempuan melalui soal jawab nanti. Sesi soal jawab, mungkin perempuan akan tanya beberapa soalan, dan mungkin soalan-soalan tu saya tak pernah terfikir pun. Okey, tapi daripada soalan itu saya dapat letakkan keutamaan untuk saya lebih dalam mengkaji tentang soalan-soalan yang mungkin kalau ada yang saya tak boleh jawab. So itu proses saya belajar. Sebab tuan-puan, penceramah ni dia punya bahaya dia adalah bila dia banyak bercakap, dia lupa untuk upgrade ilmu sendiri. Tu pesanan saya kepada para penceramah. Mungkin ada di kalangan kita ni yang ada ceramah dekat masjid ke, ceramah dekat jabatan-jabatan ke. Kita penceramah,
kita punya kekangan kita adalah bila banyak masa kita berceramah perempuan, kita tak ada masa banyak untuk upgrade ilmu sendiri. So sebabkan itu, saya pilih tajuk yang before saya sampaikan kepada perempuan, saya ada sedikit bacaan-bacaan, kajian-kajian, saya ada bacakan, saya tengok beberapa sedikit story-story yang lepas, pengalaman kawan-kawan, hello, just tanya tentang rezeki yang berkat ni macam mana, apa yang kau rasa macam hilang dalam hidup kau. So benda-benda tu saya akan share pada pagi ni. Puan-puan, oleh itu, mari kita mulakan satu persatu perbincangan kita. Puan-puan, pendek saja perbincangan kita. Kalau dimaklumkan oleh pengerusi Cik Syahri tadi, kita akan berhenti dalam 9.30 and then kita akan buka soal jawab. Lama-lama tak nak juga puan-puan. Saya sebenarnya hari ni, dekat-dekat ada saya nak tolak jemputan. Sebab, ya Allah, besok ada open house rumah. So, banyak benda yang tak settle lagi sebenarnya. Banyak benda. Sebab tu kalau, siapa yang nama, ya Allah lupa, yang puan yang kontak saya macam 50-50. Nak terima tak? Nak terima tak? Tapi ada satu benda yang membuatkan saya terus letak 100% setuju untuk terima sebab satu je. Bagaimana kalau saya mati dalam masa yang terdekat? Apakah amalan yang boleh selamatkan saya dalam azab kubur? Kencak Syahri kan? Jadi mungkin hari ini kita punya pertemuan, tuan-tuan, doakanlah sama-sama kita. Doakan kesihatan saya, kesihatan Cik Syahri, kesihatan Datuk Prof, Dekan dan sebagainya, semua kita selamatkan daripada azab kubur. Itu yang paling kita nak sekali dalam kemuncak hidup kita bila kita mati berjumpa Tuhan. So, mari kita teruskan kepada poin kita. Alright. So, puan-puan, mari kita bincang satu persatu lebih dalam apakah maksud rezeki yang berkat. Bila sebut tentang rezeki Cik Syahri kan, dia bukan untuk orang bisnes saja. No. Dia bukan untuk mak ayah yang cari rezeki sahaja. Tak. Bahkan benda yang kita tak nampak adalah anak-anak di rumah. Mereka memerlukan saluran rezeki berkat yang betul. Ini adalah perkara yang paling penting yang kita kena faham tuan-puan. Kita yang cari rezeki, kita bawa balik duit ataupun barang yang kita beli daripada duit yang kita dapat. Persoalannya, adakah wang itu wang yang berkat untuk masuk ke dalam perut anak-anak kita? Sebab itu bila kita sebut tentang rezeki yang berkat, saya sangat teruja sangat-sangat. Sebab setiap hari kita tak boleh terlepas daripada isu ini. Sebab setiap hari kita bekerja. Setiap hujung bulan kita dapat gaji. Dan proses itu repeat again and again. Bulan ke bulan, tahun ke tahun. Sedar tak sedar Cik Syahri, dah 20 ke 30 tahun, kita dah ada makan duit. Sama ada duit itu halal, atau duit itu haram, atau duit itu syubhat. So Nabi SAW sebut, satu benda yang haram masuk di dalam perut, maka terhijab beberapa doa yang penting dalam hidup dia. Terhijab doa apabila ada satu darah, satu makanan yang masuk menjadi darah daging, maka darah daging itu menjadi haram, maka darah daging itu halal untuk dimakan oleh api neraka. Ini satu gertakan, satu ancaman yang sangat dahsyat. Yang kita kena ambil berat benda ni tuan-puan. Kena ambil berat. Mungkin puan-puan boleh cakap, Ustaz, kami yang bekerja bulanan makan gaji, adakah kami juga akan terpalit dengan rezeki yang tak berkat? Kalau kita bab usahawan, mungkin usahawan akan ada beberapa perkara yang risikonya sangat besar untuk cerita tentang rezeki tak berkat ni. Contoh, produk tu produk macam mana? Produk tu produk tipu ke? Produk tu tak lulus KKM tapi klaim lulus KKM. Saya banyak kelas usahawan, perempuan, datuk-datuk yang saya kasihi. Perkara-perkara ini menjadi benda biasa, terbaru. Saya berada dekat TikTok, perempuan, seperti mana Cik Asyari sebut. Saya masuk dekat TikTok, kerja saya adalah untuk check and balance bersama dengan asatizah lain. Saya berdiri atas kapasiti saya sendiri. Una dikenali betul-betul dekat TikTok. Before dekat TikTok, saya ada dekat Facebook. Tapi dia macam suam-suam saja Cik Syahri. Dekat IG saya baru nak naik balik. Saya baru kemaskini IG saya sebab ada satu producer dekat TV3. Bila kawan saya recommend saya untuk masuk dekat TV, producer tersebut check saya punya IG. And then dia call balik saya punya kawan, dia kata macam tak confident je nak panggil Ustaz. Sebab apa? Kawan saya tanya, kenapa tuan? Sebab dia punya IG macam cerita banyak tentang keluarga dia, gambar isteri, gambar anak. Tak, daripada situ, saya keluarkan semua gambar-gambar isteri dan anak dan saya hanya kekalkan saya punya niche dan identiti saya. Itulah personal branding.
Nanti perempuan kalau ada masa ada IG ada masa perempuan boleh pergi tengok je Ustaz Nik Afendi, ejaan Nik Afendi tu macam tu. NIKAFFENDDY. Lepas tu letak ustaz depan, Elias, jumpalah. Okey. Dekat situ perempuan akan tengok saya dah susun cantik gila. Saya selang-seli gambar dengan video. Hasil daripada rejection berlaku daripada produser tersebut, maka kita tak boleh duduk diam. Sebab Cik Asyari kenapa tahu? Sebab sekali kita terlepas untuk keluar di media sosial, terutama dekat media perdana umpama TV3 macam tu dakwah kita dah tersekat. Saya tak boleh bercakap perkara yang mungkin boleh didengari oleh jutaan rakyat Malaysia. Disebabkan hanya saya pandang remeh tentang media sosial. Perempuan, saya dekat IG, saya dekat TikTok, saya naikkan personal branding. Kenapa kita naikkan personal branding? Why? Bukan kita nak popularity, no. Bukan kita nak kemasyhuran, no. Walaupun Cik Syari, hari ni, saya dah jadi macam, nak kata artis pun je juga. Tapi tak boleh nak lawan artis-artis yang pelakon-pelakon tu. Tak boleh. Tapi, kalau setiap kali saya pergi, contoh saya pergi masuk kedai tu, saya pergi masuk kedai West Coting, saya pergi masuk kedai beli pokok bunga, saya pergi teman isteri saya pergi beli baju, saya pergi pasar basah. Nak kata orang kena una melalui TikTok. Yang terbaru Cik Syari, saya nak siapkan rumah untuk open house. Anak-anak murid sebenarnya. Saya kan tadi ada profil, tadi kan sebut tentang saya adalah mantan guru. So semasa saya jadi guru, saya ada jaga beberapa batch. Sempat saya jadi 6 tahun cikgu. So saya jagalah kepimpinan student. So kepimpinan student tu saya betul-betul bondingkan betul-betul, groomkan betul-betul sampai sekolah kami dapat nombor 1 Malaysia untuk peringkat sekolah agama. Kalah kisas. Kalah kisas. Kalau perempuan kena kisas dekat Kelang, ni the best school yang memang top school gila lah. Tapi kami boleh potong kisas dengan sekolah yang tak ada nama. Tapi disebabkan kami jaga betul-betul kepimpinan student, buat usrah, ambil tahu tentang mereka, bina hidup mereka, kemenjadian murid mereka. Saya punya pembelajaran bukan bermula pukul 7 pagi, habis pukul 2 petang. Tak. Saya setelah pukul 2.30 petang sampai lewat malam. Itulah pembelajaran saya dengan anak murid. Sebab saya warden, saya pergi sekolah, Cik Syari, contoh kalau saya pakai baju macam ni, baju yang sama lah. Pukul 12 malam, pukul 1 pagi, saya balik dia macam ni. Dia macam tu. Okay. Jadi, disebabkan kita pegang student tu dengan hati, so mereka tertaut dengan kita sampai bila-bila. Ada seorang student tu, Cik Syari ni nak cerita tentang rezeki tau. Ini nak cerita tentang rezeki. Bila kita sebut tentang rezeki yang berkat, dia bukan material. Dia bukan kewangan sahaja. Dia bukan wang ringgit, dia bukan harta. Yes, itu adalah kebanyakan orang fikir. Tetapi rezeki lebih luas daripada itu. Lebih luas daripada itu. Allah sebut, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ Yajid fil ardi. Yajid fil ard. Saya lupa ayat ujung dia. Sesiapa yang wa man yuhajir fi sabilillah, sesiapa yang berhijrah di jalan Allah, hijrah tu adalah transisi hidup. Daripada dia menjadi A, dia menjadi A+. Daripada dia buat 3 kebaikan, dia up jadi 5 kebaikan. Daripada dia solat duha 2 rakaat, dia jadikan 4 rakaat. Daripada dia solat lambat, dia jadi lebih awal solat. Macam tu. So daripada dia zikir 33 kali je setiap subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, dia naikkan sampai 100. Wa man yuhajir fi sabilillah. Ada je transisi hidup. Hijrah. Yajid fil ard. Allah janjikan di muka bumi. Ayat belakang tu ada 3 perkataan. Saya lupa lah. Allah akbar. Rezeki yang sangat-sangat luas. Kalau orang tanya kita, puan-puan, anak-anak, student-student, Datuk, Prof, apakah tips rezeki yang besar? Jawab sahaja. You mesti ada transisi hidup daripada baik menjadi lebih baik. Oh, kenapa, Prof? Sebab Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 100. Saya ingat ayat tu, cuma yang belakang tu saya lupa lah. Muraghaman kasiran wasa'a. Okey, alhamdulillah. Boleh ingat. Muraghaman kasiran wasa'a. Rezeki yang luas Allah bentangkan. Bagaimana mereka setiap hari adanya transisi hidup, perubahan hidup. And then dia sangat related dengan hadis Nabi SAW. Nabi kata, aku suka orang itu lebih baik hari ini daripada hari semalam. Bermaksud, related antara hadis dengan ayat, wa man yuhajir, siapa yang hijrah, fi sabilillah, di jalan Allah, muraghaman kasiran wasa'ah, rezeki luas. Dan bila kita sebut tentang rezeki, cerita saya tentang anak murid tadi saya nak sambung supaya tuan-tuan faham rezeki ini sangat luas. And then kita faham rezeki itu bukan bergantung, berkiblatkan wang ringgit saja, jiwa kita akan tenang. Kenapa jiwa kita akan tenang? Mari kita tengok balik. Orang-orang kampung kerja menoreh getah, Cik Syari.
Anak ada 10 orang. Hati tenang. Anak semua menjadi pandai-pandai. Ada di kampung saya tu ada 10 orang anak. 10 ni pergi Mesir, 10 ni pergi Jordan, 10 ni pergi Morocco. Balik jadi asatiza. Bertebaran di muka bumi. Tebarkan manfaat. Mak ayah mati. You bayangkan anak 10 orang kerja setiap hari sebut kalamullah. Allahu Akbar. Harta mana lagikah yang anda nak cari kalau melainkan harta yang paling bagus untuk kita tinggalkan, iaitu anak yang soleh. Dan anak yang soleh adalah rezeki yang berkah. So, puan-puan, dapat sesuatu tak? Dia tak jadi macam 9.30 dah ni Cik Syahri. Dia jadi Panjang lagi ni, menarik lagi. Dia jadi khutbah Jumaat. Dia panggil perah khutbah Jumaat. Kan? Sebab tu saya kata tak boleh ni, aku tak boleh ni. Aku sibuk macam mana pun buat untuk persiapan rumah, aku tak boleh tinggalkan sesi macam ni. Tak boleh. Sebab, okey, kita kena faham satu benda. 3 amalan, saya selalu sebut, 3 amalan tak putus. Dan saya takkan boring sebut benda ni. Sebab Nabi tak pernah boring sebut pada ummah dia kebaikan-kebaikan yang boleh jamin kepada syurga bersama baginda. 3 amalan, tuan-tuan ingat betul-betul. Yang tak putus kita cari dekat dunia. Amalan ini menjadi saham pahala yang macam air masuk ke dalam sungai. Tak putus-putus. Iaitu pertama, doa anak yang soleh. Sebab tu, tuan-tuan, anak yang soleh juga adalah rezeki. Dan rezeki itu datang daripada sumber yang berkat. Macam mana kita nak dapat anak yang soleh? Dia bukan bermula daripada hanya semata-mata doa, ya Allah berikan kepada kami anak yang soleh. Tidak itu sahaja. Tetapi macam mana kita pilih pasangan hidup kita. Dan kita telah memilih pasangan. Kita macam mana nak hidup dengan pasangan kita. Kita dah ada pasangan kita. Macam mana kita nak develop satu circle yang kuduah hasanah. Baiti jannati, rumahku syurgaku. Di rumah, suburkan macam mana budaya rumah. Yang mana isteri tengok suami sayang. Suami tengok isteri sayang. Anak-anak tengok suami isteri rasa sejuk. Nak balik rumah rasa sayu. Nak balik rumah rasa tak sabar. Duduk kat luar rumah rasa, ya Allah, teringat anak-anak, teringat isteri. Kan? Bila ada benda macam tu, itulah suntikan alamat rezeki di rumah itu adalah rezeki yang berkat. Rezeki apakah di rumah? Rezeki dapat isteri yang baik. Rezeki dapat suami yang baik. Rezeki dapat cahaya mata yang baik. Sebab itu kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, biarlah anak-anak kita ni menjadi permata. Biarlah anak-anak kita ni menjadi penyejuk mata kepada bonda dan ayahanda di rumah. So kalau kita dapat anak yang nakal, anak yang tak dengar kata, kena cek daripada sekarang. Kena semak daripada sekarang. Mungkin salah didikan, tetapi jauh lebih penting daripada itu adalah punca rezeki kita yang masuk dalam perut anak yang memungkinkan rezeki itu haram, menjadikan anak tu tak dengar kata. Dan ini adalah fakta. So, perempuan tak boleh nafikan sebab dia related dengan hadis Nabi yang saya bacakan awal tadi. Okey, so saya sambung sedikit cerita. Perempuan, saya ada anak murid, saya mengajar 6 tahun, tapi saya tak sempat jaga 6 tu, saya sempat jaga develop 4 tahun yang ke belakang. Sampailah 2016, 2017 saya berhenti guru. 2016 kami dapat nombor 1. Tapi anak-anak murid sebelum tu, saya pegang kepimpinan student tanpa Cik Asyari. Ada student saya adalah 2 cerita. Banyak cerita tapi 2 cerita ni saya nak highlightkan. Alhamdulillah lah saya diberi anak murid yang baik macam tu. Dia dapat, dia 12A+. 12A+, dia dapat tajak ambil negara pergi Jepun. So bila dia kali pertama dia pergi Jepun, and then kali pertama dia balik Malaysia selepas dia belajar kat Jepun, tahu tak Cik Syahri? Dia call saya, Ustaz, Ustaz ada kat rumah tak? Ada. Afiq bila balik? Nama dia Afiq. Afiq bila balik? Ustaz saya dah ada kat KLA ni. So perempuan, dekat situ, sebab pula aku tiba-tiba. Dekat situ saya macam tersentuh hati. Saya tanya dia, KLA tak sampai rumah lagi ke? Tak sampai lagi Ustaz ni, saya tengah nak pergi ke tempat nak ambil bagasi, beg tu. Ya Allah, maknanya pertautan hati yang kita bina tu, saya tengah tahan nak bercakap. Tautan hati yang kita bina atas nama Allah tu, yang betul-betul kita ikhlas mendidik, dia sampai je dekat KLA, touchdown dekat KLA, tak sampai rumah lagi, dia dah call kita lah. Dia tanya kita, Ustaz kat mana? Ustaz kat rumah, saya nak jumpa Ustaz. Saya ingat ke dia plan nanti sampai Malaysia nak jumpa pada tarikh sekian. Rupanya masa dia call tu, dia dah touchdown dekat KLA. Itu cerita pertama. Cerita yang kedua, anak murid saya tahun 2015, kepimpinan pelajar juga. Perempuan, dia ni dekat-dekat nak pindah sekolah ke sekolah seni. Dia daripada sekolah agama nak pindah sekolah seni. Sekolah budaya drama kot, saya tak sure dekat macam mana. Tapi kita sayanglah dengan pembelajaran agama yang dah ada.
Dia kata dia tak boleh bawa bahasa Arab. So saya pujuk-pujuk, saya bagi dia harapan, saya bagi dia nampak opportunity. So kita ada sesi coaching sikit. Puan-puan, tak sangka dengan dia tak suka bahasa Arab SPM ketika dia nak pindah tu tingkatan 4. Masa dia SPM bahasa Arab dia A, daripada 5 subjek gagal dia dapat 7 A, puan-puan. Dan daripada gagal 5 subjek semua convert kepada A. Allahu Akbar. Dalam masa 2 bulan sahaja perubahan berlaku, habis daripada trial. Trial kepada profesor sebenar 2 bulan je. 2 bulan ke sebulan lebih macam tu je. Tengok pada tahun. Puan-puan, saya syukur sangat-sangat. Anak murid yang sama inilah, puan-puan, dia pergi dekat USIM, dia ambil jurusan perundangan tak silap saya. Puan-puan tahu tak, satu hari dia call, Ustaz, saya nak tanya, apa saya nak pindah universiti. Saya pun tanyalah dia, boleh Zik, nama dia Haziq. Okey, kalau kenapa pindah? Adalah beberapa soalan saya tanya, kenapa nak pindah gini. Lepas tu ada satu soalan saya tanya. Dah tanya mak ayah belum? Tahu tak puan-puan Haziq cakap apa? Haziq kata, Ustaz, mak ayah saya yang suruh tanya Ustaz. Kalau Ustaz kata okey, dia kata pindah. Kalau Ustaz kata tak okey, you stay dekat USIM. Allahu Akbar. Saya rasa macam, kenapa aku diberi macam ni punya anak murid yang sangat baik? Okey, itu namanya rezeki. Rezeki dikelilingi oleh circle yang baik-baik. Circle yang menghormati kita. Circle yang sayang dengan kita. Circle yang love dengan kita. Macam tu sekali puan-puan, sampai nak pindah universiti, satu transisi hidup yang paling besar yang mak ayah kena putuskan. Tapi mak ayah dia kata dekat Aziz, kau tanya Ustaz ni. Kalau Ustaz ni kata pindah, pindah. Kalau Ustaz ni kata tak pindah, jangan pindah. Allahu Akbar, puan-puan. Puan-puan, kenapa saya cerita benda ni? Sebab dunia kita dengan dunia anda semua, para rakan-rakan pensyarah, dunia sama. Kita mendidik anak orang. Saya ingat lagi Cik Syari, pengetua saya pernah kata, dik kerana saya keluar pagi dan saya balik lewat malam, satu hari pengetua yang Allah anugerahkan datang pada sekolah kami, yang kami dapat nombor 1 tu, pengetua itulah yang develop sistem Bi'ah Solehah. Dia kata dia jumpa dengan guru pendidikan Islam, ada usrah kecil di kalangan guru pendidikan Islam saja. Dia kata, Ustazah, saya tahu Ustazah letih, buat banyak benda. Orang lain datang pukul 7.30, balik 2 petang. Tapi Ustazah saya minta untuk datang 7.30, paling tak balik 5 petang. Kalau rajin sikit datang malam buat jadual bergilir. Maknanya dalam seminggu tu ada 2 kali yang wajib datang. Saya tahu Ustazah penat, saya tahu Ustazah hilang masa dengan anak. Tapi banyak pula perkataan aku nak. Satu benda yang saya nak Ustazah ingat sekalian, dan perkataan ini saya nak pindahkan sharingnya pada tuan puan yang bergelar pendidik pensyarah. Kalau kita rasa hilang banyak masa dengan keluarga kerana kita spend masa dengan anak murid, mahasiswa-mahasiswi kita, ingat kata-kata pengetua ini kepada saya. Dia kata, kita didik anak orang betul-betul, Allah akan hantarkan orang lain untuk didik anak kita betul-betul. Tuan-puan, saya dah rasa sangat-sangat benda tu. Ketajaman pesanan seorang pengetua yang kami katakan dia sebagai murabbi ini, dah saya rasa sangat-sangat. Anak saya, puan-puan, saya sibuk sangat-sangat. Saya sibuk sampai demam ni. Tu yang suara sengal-sengal tu. Yang nak tolak semalam tu antara sebabnya juga demam lah. Jadi puan-puan, isteri saya sibuk. Saya sibuk. Kami boleh katakan dekat rumah dalam 5% sahaja yang saya sempat tengok kerja rumah anak. 5%. 95% lagi saya boleh katakan semuanya adalah guru-guru di sekolah. Guru-guru yang mengajar dia. Dia duduk di kelas yang kedua, masa dekat sekolah rendah, dia panggil apa? Kalau kelas khas bahasa Inggeris yang pertama tu, ya Allah, di SLP, lupa saya. Saya tanya dia tak nak. Dia nak duduk kelas 2 sebab ada kawan-kawan dia. Oh ya Allah, dia punya pengaruh member tu sampai tak nak duduk yang pertama tu. Masa tu DLP, yes. Terima kasih Puan Hana. Masa tu Cikgu offer dia pergi kelas DLP. Saya tanya dia sebab masa tu guru kata jangan paksa, tanya je anak. Anak tak nak. Dia nak duduk kelas nombor 2. Okey, saya kata tak apa, enjoy je. And then masa dia dapat keputusan tahun 1 tu, exam pertama tahun 1, dia dapat nombor 7, which is dia boleh beat 30 orang DLP, 23 orang yang lain, 22 orang yang lain dia boleh beat. Maksudnya dia kalau ikut result, purata dia punya markah, dia duduk di nombor 7 keseluruhan student, batch dia. Maknanya tuan-puan, apa yang pengetua saya sebut dulu, saya rasa 5% saya jaga dia dekat rumah, 95% Allah hantar guru yang boleh jaga anak saya.
kerana saya betul-betul nak jaga anak orang dulu masa saya dekat sekolah. Tu perempuan, anda pensyarah, kita semua tenaga pendidik, ajar betul-betul, beri hati dalam sesi pembelajaran ketika kuliah dengan anak-anak murid. Kita beri hati, didik mereka, niat yang pertama adalah nak jadikan mereka hamba yang soleh. Hamba Allah yang soleh. Nak jadi student yang pandai, graduate, first class, dapat kerja yang baik, itu nombor 2, nombor 3, nombor 4 tuan-tuan. First, letakkan matlamat, aku didik ni nak jadi kau hamba Allah yang soleh. Kelak besok aku tak ada, kau dengar je cerita aku mati, kau dengar je Tuan Cik Syari meninggal, kau cepat-cepat doa. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'wahnu. Ini harta yang tak boleh kita tukar ganti dengan RM1. Betul tak Cik Syari? Ya, betul. Kita hari ini bagi RM50 hadiah kat student. RM50 ketika kita meninggal, anak murid tak boleh bawa masuk RM50 dalam kubur. Cik Syari ini RM50 yang apa cik bagi kat saya dulu, saya bayar balik, saya bagi balik 100, 1 juta. Tak berguna tuan-tuan. Tetapi oleh kerana kita letak hati dekat anak murid kita, kematian kita tersebar sahaja di media sosial. Yang gambar hitam tu yang naik inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tu, yang dia start tahun daripada tahun kita dilahirkan sampai tahun sekarang meninggal tu, cepat-cepat anak murid sebarkan. Aduh. Bila kematian, saya nak highlightkan macam ni tuan-tuan. Bila kematian kita disedari oleh anak-anak murid, kita pernah ajar dia terus letakkan gambar kematian kita itu terus kepada semua member yang dia kenal. Tengok ni, Cik Syari dah tak ada, semua ni, Prof ni dah tak ada. Ini pensyarah kita yang kita sayang dah tak ada. Inilah rezeki yang kita nak cari di dunia ini tuan-tuan. Rezeki memiliki anak murid yang betul-betul boleh doakan kita selamat. Itqu minan nar, selamat daripada api neraka. Bukan boleh dia kayakan kita, bukan sebabkan kita habis bila pencen, maka dia orang buat satu tabung, jom kita letakkan RM1. Tak berguna dah kalau dalam keadaan ketika itu kita dah tak sihat tapi duit masuk berenyai-nyai. Tak berguna tuan-tuan. Yang kita nak betul-betul adalah doa daripada anak murid. Ini kata rezeki yang berkat tuan-tuan. So nak tak kalau kita bina anak murid kita hari ini, bila kita meninggal sahaja, anak murid cepat sebarkan kematian kita. Semua pakat Allah maghfirlahu, Allah maghfirlaha. Tak cukup dengan tu Cik Syari. Mereka boleh plan datang, sewa kereta, sewa bas, datang dengan mak ayah ke rumah kita. Ketika itu jiran-jiran tengok. Siapa dia ni? Sampai anak murid datang 3 bas, 4 bas. Datang sebab hanya kematian dia. Iring dia ke dalam ke liang lahat umpama mengiringi seorang artis ternama. Seorang yang dikenali public figure. Walaupun kita bukan sesiapa saja. Tetapi oleh kerana kita letakkan hati, love dan kasih sayang dalam mendidik, maka inilah rezeki yang berkat yang kita nak cari tuan-tuan. So ini mindset yang kita nak kena ubah start daripada sekarang. Kita bukan turun kerja waktu pagi, naik kenderaan, start kereta sampai office, umpama adalah harian punya rutin. Bukan itu sahaja, cukup bulan kita dapat gaji. Kalau ada kerja lebih kita tak nak buat, kerja yang ada je kita nak buat betul-betul, tak nak tolong orang, kau punya pasal, aku punya kerja siap, dah. Bukan itu saja tuan-tuan. Ubah mindset, bekerja untuk turun pagi, nak cari redha Allah. So saya nak pergi lebih dalam. Bila sebut tentang rezeki tuan-tuan, ini saya listkan untuk tuan-tuan faham. Pertama kita faham rezeki itu adalah harta. Tetapi dia bukan sekadar harta tuan-tuan, dia juga boleh jadi RM1. Tetapi dia bukan sahaja RM1 tuan-tuan, dia boleh jadi kesihatan kita. Tetapi dia bukan jadi kesihatan kita sahaja tuan-tuan, dia boleh jadi hati kita yang tenang juga adalah rezeki. Ramai orang tak faham, ramai orang tak perasan. Hati yang tenang ketika dilanda dengan ujian yang kuat. Ujian itu kalau kena dekat orang boleh rebah jatuh tersungkur menyembah bumi. Tetapi ujian yang sama kena pada kita, kita cepat-cepat cakap astaghfirullahalazim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Allah ampunkan aku, kepada engkau aku bergantung. So ini hati yang tenang, jiwa yang besar. Ketenangan hati juga adalah rezeki. Dan ketenangan hati tuan-tuan bukan boleh dibina satu hari. No. Dia dibina berlama, bertahun-tahun mungkin. Dia dibina dengan ada proses dia. Proses itu adalah ibadah. Ibadah naikkan iman kita, naikkan sabar kita, naikkan ibadah kita, cara muamalah kita dengan orang. Semua itu akan menjadikan kita hati yang kuat, hati yang tenang.
Dan orang yang paling tenang hati dia dan kuat hatinya di muka bumi ini tak lain tak bukan adalah insan yang kita paling sayang, yang paling kita nak jumpa kalau kita pergi ke Madinah, iaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hamba Allah, Muhammad ibni Abdullah, adalah manusia yang tak boleh orang lawan. Hati dia tenang kepada Allah, tenang dengan ujian, tenang dengan cabaran. Puan-puan, bahagia keluarga juga adalah rezeki. Kalau hari ini keluarga kita macam ada sedikit problem, bukan sedikit tapi banyak, bukan banyak tapi selalu, bukan selalu tapi banyak datang. Big problem tu datang silih berganti. Maka ini kita kena semak dekat punca rezeki dan macam mana kita uruskan rezeki kita. Mungkin rezeki kita tu dah halal Cik Syari, tetapi cara kita bagi rezeki pada isteri, kita tahan harta nafkah yang sepatut kita bagi pada isteri, kita tahan kehendak dia, kita tahan keinginan dia, maka tunggulah, itulah saat rezeki suami akan jatuh terjunam tempat yang paling bawah. Allah akan hina dia punya darjat suami dalam dia mencari rezeki. Sebab itu jangan bermain dengan perasaan seorang isteri. Suami bila dia jaga betul-betul isteri, isteri suka, isteri bahagia, rezeki dia dapat tu tak daripada mana. Tiba-tiba orang ajak belanja, tiba-tiba mak ayah anak-anak dapat duit orang bagi. Tiba-tiba kalau kereta kita tu pakai kereta lama, tapi rosak dia tu kita boleh bilang dengan jari. Berapa kali je rosak. Berbanding orang tu dia pakai kereta baru, tapi hampir setiap minggu dia rosak. Ni kena tengok. Okay, bila cakap tentang rezeki ni, depan mata kita dah tengok semua benda ni. Kelapangan ibadah. Kelapangan ibadah ni maksudnya ialah, adakah kita ada masa untuk beribadah? Adakah kita ada masa untuk laksanakan 5 solat wajib? Adakah kita ada masa untuk buat solat sunat selepas solat wajib? Adakah kita ada masa untuk baca Al-Mulk sebelum tidur? Adakah waktu pagi ni kita ada masa untuk solat duha? Ini dipanggil kelapangan beribadah. Adakah ada masa kita jarang-jarang sekali kalau tak boleh bangun tak malam untuk qiyamul lail? Kalau ini juga kita boleh buat, maka dia adalah juga rezeki daripada Allah. Okay, so boleh puan-puan, mari kita tengok apa lagi yang kita boleh bincangkan di sini. Itu yang pertama. Saya bawa kepada puan-puan, apakah yang kita boleh katakan ia adalah rezeki. Okay, so saya dah listkan di sini. Mungkin banyak lagi selain pada 6 perkara ini. So perkara nombor 2 yang kita nak bincang sebelum kita stop adalah mindset betul mencari rezeki. Saya dekat media sosial puan-puan, saya ada juga kelas-kelas mindset lah. Kelas mindset untuk usahawan, kelas mindset untuk student. Dan dalam bab mencari rezeki ni juga, saya tak boleh pecahkan daripada sudut pandang mindset yang betul. So oleh kerana topik niche saya juga kepakaran dalam bab mindset, puan-puan, mindset betul mencari rezeki ni bagaimana? Mari kita tengok. Dalam bab mindset mencari rezeki, kalau boleh kita perbetulkan selepas daripada sesi hari ni, kita akan dapat impak yang mungkin luar biasa, yang mungkin berbeza daripada sebelum. First, mungkin kita sebelum ni kita nak mindset cari rezeki adalah untuk senang. Tak payah cakap tu perempuan, saya sendiri pun pernah letakkan matlamat untuk senang dalam hidup. Aku turun cari rezeki, aku berhenti guru nak bisnes adalah nak senang. Saya tak nak tipu orang, saya tak nak tipu diri saya sendiri. Okay, saya tak nak tipu Tuhan kita. Saya punya mindset dulu adalah nak senang. Hari ini saya dah ubah mindset kepada cari untuk berkat. Kenapa perempuan? Bila kita cari untuk senang, belum tentu kita dapat berkat. Tetapi kalau kita dapat keberkatan, tentu sekali kita senang. Itu dia punya pemisah antara senang dan berkat. Orang yang menoreh getah, kerja dia berkat. Kerja dia menoreh getah, jual dengan harga yang betul, pada customer yang betul, deal yang betul, barang yang betul. Tengok macam mana penoreh getah dapat pergi hantar anak belajar luar negara yang patutnya dapat duit yang besar, guna duit besar, tapi anak boleh belajar. Tenang tak hidup dia? Tenang. Makan dia macam mana? Betul, makan dia tak semewah orang, tapi boleh makan, boleh hidup. Kalau ada telur tu boleh pecah jadi 8, anak seorang pun tak merungut. Nampak tak? Itu dikatakan senang. Senang tu, senang yang paling best adalah senang hati. Senang hati. Duit sikit, senang. Isteri tak merungut, isteri tak bandingkan suami dengan suami orang. Tak ada pernah kata dekat kita, abang, jiran kita tu hari-hari dia keluar 2 minggu bang, kita macam mana? Kita dapat isteri, kita pun tahu kewangan kita terhad, tapi isteri kita tak pernah merungut. Isteri kita tak pernah banding-bandingkan dia punya nasib dengan kawan-kawan yang lain. Apa yang ada, alhamdulillah. Apa yang tak ada, dia diam.
Ini yang kita katakan senang hati. Suami yang senang hati, dia boleh hidup senang tak rumah. Senang ah. Dia emosi dia tak rosak, dia boleh hidup dengan senang, duduk dengan isteri tak rosak emosi, isteri boleh layan dia dengan baik kerana senang tadi tu, anak-anak boleh happy. Anak-anak memang banyak benda tak cukup kat sekolah kalau nak banding dengan kawan-kawan yang lain. Contoh hari sukan, orang lain bawa raket badminton, anak tak dapat beli raket badminton sebab ayah tak ada duit. Tapi anak balik tak pernah sebut, ya ayah tak ada raket, ya tak pernah. Sebab anak tengok penatnya ayah cari rezeki. Anak rasa dalam hati, aku tak boleh bagi tahu ayah aku. Ini yang dikatakan senang hati puan-puan. Sebab apa? Sebab semuanya punca daripada saluran paip rezeki yang berkat. Ini ramai tak nampak. Compare dengan you bagi banyak harta dekat isteri, you bagi banyak harta dekat anak-anak, tapi why isteri merungut, isteri marah-marah, dengan hubungan isteri sentiasa tak betul, sentiasa bergaduh, dengan anak-anak tak dengar kata. Kita pening kepala fikir, banyak dah aku bawa balik duit. Setiap-tiap minggu bawa berjalan, pergi hotel mewah-mewah, makan besar-besar. Tapi kenapa hidup keluarga aku macam tak tenang Sebab tu saya kata, cari duit bukan untuk senang. First, letak mindset kita yang betul, ya Allah, aku cari untuk berkat, ya Allah. Duit banyak ke, duit sedikit ke, itu kau tentukan, ya Allah. Aku nak yang berkat. Kalau berkat itu banyak, alhamdulillah. Kalau berkat itu yang sedikit, alhamdulillah. Berbanding dengan senang tapi tak berkat. Tu perempuan, please doa dengan Allah, ya Allah, mulai hari ini aku kerja untuk berkat. Okey, Allah bagi sikit, aku senang. Allah bagi banyak, aku senang. Dia macam tu perempuan. So ramai orang lupa nak letakkan mindset mencari berkat lebih daripada mencari senang. Sebab bila sebut tentang rezeki, orang tu nak senang. Bukan dia nak berkat. Okey, perempuan, mari kita tengok lagi. Kalau perempuan setuju dengan saya, untuk mulai hari ini kita nak change mindset kita, nak betulkan balik, cari untuk berkat, maka kita tak boleh lari daripada direction kerja untuk ibadah. Pernah dengar kan? Topik macam ni kan selalu orang buat program-program dalaman kan? Kita kan kalau boleh buat program bersemuka kan perempuan, oh ya Allah, lagi best. Banyak aktiviti saya nak buat ni. Dia kalau dengan online macam ni je lah, verbal lah. Kalau secara offline, kita ada banyak create activity. Sebab saya punya style, saya create activity 70%, 30% kita belajar daripada something, learn daripada activity yang kita create tu lah. So, daripada situ, kita belajar banyak benda lah. Sebab kita create activity tu berkait dengan hidup. So, kerja untuk ibadah perempuan. Kerja untuk ibadah, macam mana kita nak buat? First, niat yang betul kerana Allah. Mulai besok lah. Mulai besok. Hari ni kita dah datang tempat kerja lah. Mulai besok. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan yang tu dulu. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Lillahi ta'ala, aku kerja hari ini kerana-Mu ya Allah. Okey, lepas tu rasa macam down sikit, rasa macam goyang sikit, terus pergi hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wala quwata illa billah. Kepadamu sahaja ya Allah aku serahkan. Hasbunallah. Serah pada Allah. Okey, kalau rasa risau sikit orang perempuan, turun kenderaan, rasa macam takut-takut, dia rasa macam berdebar je hati hari tu, terus baca ada satu doa yang elakkan mudarat. Bismillahillazi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya Allah, aku berlindung daripada dengan nama-Mu daripada segala kemudaratan. Terutama perempuan lah. Terutama perempuan. Sebab banyak jenayah-jenayah hari ni, isteri turun kerja, petang tak balik, 2 hari tak balik, 3 hari tak balik, cari-cari, meninggal. Kan banyak kes hari ni cik cari kan. So kita sebagai suami, pesan dekat anak perempuan, pesan dekat anak lelaki, anak perempuan, pesan dekat isteri. Yang please baca doa ni. Bismillahillazi la yadurru. Tak selesai doa ni, jangan melangkah keluar daripada rumah. Okay. Sebab tu bila kita letak decide niat kerana Allah, everything, highway kita adalah menuju Allah. Everything. Dekat office kalau kita kena ada masalah sikit, fasbir ala ma asabak. Ingat satu ayat tu. Masalah tu, masalah dengan kawan, masalah majikan marah, masalah nak murid tak dengar kata, fasbir ala ma asabak. Fasbir, bersabarlah di atas perkara yang menimpa kamu. Sabar. Sebab ada satu ayat selepas pada fasbir tu Allah janji dengan kesenangan. Fasbir ala ma asabak. Ingat yang tu. Allah
Allah didik kita sabar dengan perkara yang menimpa kamu. Perkataan sabar ni kalau kita cek dalam Al-Quran, dia ada satu lagi ayat, wasta'inu bis sabri wassalah. Mintalah pertolongan dengan Allah dengan cara sabar dan solat. Maknanya kita sabar tu adalah satu kunci kita nak minta pertolongan daripada Allah. Sebenarnya. Sebab ayat dia wasta'inu bis sabri. Mintalah pertolongan dengan Allah dengan Allah sebut bis sabri dulu. Baru solat. Bis sabri wassalat. First sabar dulu. Bila kita dah cukup sabar, kita nak lagi tambah lagi, kita pergi ambil wuduk, kita solat, ya Allah, aku lemah, aku diuji tadi, tapi aku sabar ya Allah kerana ini adalah ujian untukku, ya Allah. Lepas tu mintalah apa yang kita nak minta. Dan insya-Allah kita akan dapat ayat yang pertama, iaitu wasta'inu. Mintalah pertolongan, dan Allah ni dia punya kasih sayang pemurah, kita tak minta pun dia tahu lah. Lagi-lagi kalau kita minta secara spesifik, Cik Syarif, ya Allah, aku nak anak murid aku yang baik. Ya Allah, aku nak rezeki yang berkat. Macam itulah, macam-macam lah kita boleh minta. Okey, so niat yang betul kerana Allah. Mulai hari ini, lillahi ta'ala. Bukan sebab jawatan, bukan sebab kemasyhuran, sebab bukan populariti di kalangan anak murid, ni pakat berlumba nak jadi pensyarah yang disukai. Kan? Menjadi pensyarah yang disukai di mata manusia tak guna, tuan-puan, kalau kita menjadi pensyarah yang paling hina di mata Allah. Kan? Sebabkan dik kerana nak berlumba menjadi pensyarah yang disukai, maka kita ada unsur-unsur khianat, mengumpat, tipu dan sebagainya lah. Sampai anak murid pandang serong pada pensyarah lain, maka itu yang dikatakan popular di mata manusia tetapi hina di mata Allah. Yang mana kita nak sebenarnya? Yang sementara ke yang kekal? Itu yang kita nak kena faham juga. Nombor 2, membantu mudahkan orang lain. So start daripada besok lah. Start daripada besok, kita cuba niatkan. Wa man yuhajir tadi, siapa yang berhijrah dalam sisi hidup, kalau tak boleh buat besar, kecil dalam hidup. Membantu mudahkan urusan orang lain. Contoh, saya ambil contoh Cik Asyari, besok dah mula dengan doa, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru, hasbunallah, ya Allah, aku hari ini betul-betul nak cari berkat. Macam tu. Betul-betul nak cari redha-Mu, ya Allah. Berikanlah peluang-peluang. Sebab tu puan-puan, bila kita, ingat tak tadi, bila kita set direction kepada Allah, Allah sediakan highway ke arah itu. Highway itu jalan ke arah itu. So sampai je ke office Cik Asyari, Cik Asyari akan diberi peluang-peluang ibadah yang banyak sangat ni. Ada member, Cik Asyari kejap aduh tolonglah aku, kejap je. Kita dah niatkan Allah tadi ni, kan? Nombor 2, kita nak bantu mudahkan urusan lain, kan? Dengan sendirinya kita akan rasa macam tenang je dan suka je nak bantu dia, sebab kita dah letak matlamat, aku nak bantu orang. Nak mudahkan urusan orang lain. Aku happy sangat kalau aku bantu orang lain. Dia macam tu. Jangan asyik fikir tentang kita sendiri. Kena fikirkan orang lain juga. Sebab besok bila kita masuk kubur sendiri, kita nak orang lain tolong doakan kita. Macam tu. So tolong dia. Tolong. Kita minta, ya Allah, biarlah aku boleh tolong ramai orang. Ya Allah, biarlah aku boleh tolong kawan-kawan aku hari ini. Ya Allah, kalau tak ada masalah dekat office tu, ya Allah, aku balik kat rumah ni, biarlah aku jumpa orang kereta rosak ke, motor habis minyak ke. Ada asbab yang aku boleh buat baik. Macam tu. Tu puan-puan. Pernah tak kita terfikir macam tu, puan-puan? Kita ni kadang-kadang, ya Allah, permudahkan urusanku. Betul lah permudahkan urusanku. Tapi urusan orang lain macam mana? Betul tak? Kita doakan permudahkan urusan kita, kan? Kadang-kadang kita sampai terfikir dalam kepala, tak nak ada problem dalam diri kita, dalam hidup kita, dekat mata kita, tak nak tengok orang masalah. Kalau boleh clean je. Sebenarnya puan-puan, itu baiklah, baik untuk kita lah. Tapi saya hari ni puan-puan, saya dah mula start doa, ya Allah, aku nak turun dan pergi Kuala Lumpur, ada tak kebaikan-kebaikan yang aku boleh buat? Macam tu puan-puan. Tapi puan-puan, ada satu benda tu saya nak. Hello. Ya. Ada bunyi suara. Okay, puan-puan, oleh kerana doa tu yang spesifik, maka satu hari kan, perasan tak dekat traffic light? Dekat traffic light kan dia macam ada, sekarang ni orang jual apa? Cik Syari dia jual macam mangga potong tu. Macam tu kan. Kerana doa tu selalu saya duk baca. Tak selalu juga, ada hari-hari yang kita lupa, tapi banyak kita baca. Saya rasa macam ajaib juga. Bila saya berhenti, kereta tu tak adalah duduk depan sangat, dalam tengah-tengah lah juga. Saya tengok abang tu, dia jalan direct terus ke kereta saya. Kereta-kereta lain tu, dia macam lalu gitu je, dia tunjuk macam ni, kiri kanan. Dia pegang mangga dia kan. Sampai ke kereta saya, dia pergi ketuk cermin, abang, nak tak? Maknanya, dik kerana saya doa untuk buat kebaikan pada orang lain, tak tahulah apa jadi. Member tu datang direct kat kereta saya,
Yalah kita tak ada niat nak beli, tapi sampai situ saya mula kata, oh ini adalah peluang untuk aku buat baik, tolong ekonomi dia. Dia mungkin duduk dekat sini entah berapa lama tengah panas ni, tak tahu berapa sale dah ada, atau tak terjual langsung. Saya terus ambil, bayar 3 tu Puan. Ya bayar untuk 3, 30 alah, RM30 je Puan. Jadi itulah sebenarnya kita kena letakkan, mudahkan urusan orang lain. Okey, lepas ni kita buat sama-sama. Nombor 3, kerja dengan jujur dan amanah. Okey. Ini benda yang paling sensitif kalau kita bercakap dalam circle kerja. Ustaz Kazim, kalau tuan-puan ikut perkembangan Ustaz Kazim, Datuk Ustaz Kazim, dia dikhianati dengan sihir sekarang kan. Dengan sihir sampai badan dia pun dah problem sikit kan. So adakah benda tu hanya berlaku pada Ustaz Kazim? Tak. Benda tu juga boleh berlaku pada kita. Dekat tempat kerja, kita mungkin boleh jadi sasaran khianat orang. Tidak silap orang duduk sebelah kita. Okay? Tidak silap orang yang duduk teman kita pergi makan ke. Tidak silap orang yang duduk nampak baik dengan kita. Bukan kita nak sangka buruk, tetapi benda ni berlaku di sekeliling. Cuma tuan-puan, orang kata tebuan, dia takkan sengat kita kalau kita tak jolok sarang tebuan. Setuju tak tuan-puan? Saya punya falsafah begitulah. Maknanya lah pegangan kepercayaan saya begitu. Maknanya kalau kita tak jolok sarang tebuan, tebuan tu takkan sengat kita saja-saja tuan-puan. Jadi isu Ustaz Kazim tu saya tak sure lah apa isu dia, tapi dengan kita kena jaga. Maknanya kita jangan buat khianat dengan orang lain. Sebab orang kalau marah dengan kita, dia sekadar marah bleber mulut macam tu ataupun maki hamun kita okey lagi. Ini depan kita tak nampak marah, tapi belakang kita dia buat kerja. Dia pergi cari dukun, dia pergi cari ni, tak apa kau malukan aku kau marah aku depan-depan orang tak apa kau tunggu kau. Macam tu. Orang ni, ada orang Cik Syari, dia ada kepentingan dalam hidup. Contoh member ni kepentingan dia adalah maruah. Kau usik sekali maruah aku, kau takkan senang selama-lamanya. Tapi kalau bak lain tak apa. Bak lain tak apa. Kau nak tipu aku ke, kau nak ambil duit aku ke, kau nak jatuhkan aku, tak apa. Tapi kau malukan aku, siap kau. Macam tu. So maksudnya, orang-orang ni dia ada kepentingan, interest diri dia ada. So jangan bermain dengan sarang tebuan perempuan. Kerja dengan jujur, kerja dengan amanah, sayang member, buat benda baik, jangan khianat orang. InsyaAllah, malaikat-malaikat Allah akan protect kita dengan izin Allah. Okey? Itu saya punya kepercayaan. Alright, puan-puan, saya lagi-lagilah dalam media sosial, puan-puan, kerja doa kita suami isteri. Okey? Banyak orang nampak saya duduk di sebelah isteri. Secara satu sudutnya, saya telah bermain dengan sarang tebuan suami-suami lah. Jadi saya letakkan kepercayaan, pergantungan pada Allah. Saya bukan nak hentam suami. Ada banyak konten saya hentam isteri juga. Contoh dalam bab nafkah. Tahu tak, nafkah ni ada 3 je yang basic. Saya kata. Sebab orang perempuan kadang-kadang dia salah faham dalam bab nafkah. Contoh duit harian. Duit harian adalah ekstra. Bukan nafkah. Bukan nafkah. Suami nak bagi, bonus. Suami tak bagi, tak apa. Nafkah tu yang wajib tu. Tempat tinggal, makan, minum. Okey, tempat tinggal, makan, minum. Lepas tu kalau Imam Syafi'i dia letak perubatan, kos-kos perubatan pun dalam nafkah. Dalam bab-bab mazhab lain dia letak ke tepi yang tu. Okey, itu salah satu contoh. Dan manakala duit harian, baju baru kalau ikut Imam Mazhab Syafi'i setahun 2 kali je. Cik Syari. Setahun 2 kali je. Kalau isteri Cik Syari kata, abang baju baru. Raya puasa, raya haji. Cukup lah. Kalau ikut Mazhab Imam Syafi'i 2 tu je. Kalau isteri kata, bang baju baru bang. Sekejap. Ini bil baju pertama, ini bil baju kedua. Cukup. Ya, itu dari sudut formality. Okey, tapi kita ni macam saya sebutlah, tenangkan hati isteri, bahagiakan dia dalam apa kita punya kekuatan, kapasiti yang kita ada. Dah, insya-Allah isteri bahagia, Allah buka rezeki kita. So, puan-puan, cari untuk berkat yang kedua. Selain daripada kita kerja untuk ibadah, saya nak pergi pada poin yang kedua, mungkin poin penutup pada pagi ni, bangun awal pagi. Bangun awal pagi. Yang ni saya tak nak kupas lama sangat, puan-puan, sebab masa kita pun dah suntuk. Jumpa Allah dulu sebelum jumpa manusia lain. Apa maksud di sebalik bangun awal pagi? Bila kita nak mencari berkat, maka kita nak perjalanan kita tu tenang dalam seharian kita. Kita tak nak gelisah. Kita tak nak jiwa kita macam serabut di hari tu. Macam mana nak dapat berkat? So nak tenang, kena bangun awal pagi. Sebab itu kalau tuan-tuan cek dalam hadis, Nabi sebut, solat 2 rakaat sebelum subuh, umpama memiliki isi langit dan isi bumi. Solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Secara spesifik tak disebut solat sunat apa.
sama ada tahajud ke, solat sunat sebelum subuh ke, wallahu a'lam. Tapi solat sunat sebelum subuh lebih mahal daripada isi langit dan isi bumi. Macam mana nak solat sebelum subuh tu? Kena bangun awal, jumpa Allah dulu sebelum jumpa manusia lain. Nombor 2, dapat sedia awal dan elak rosak emosi. Contoh kalau ada kerja yang hari tu, beg yang kita kena siapkan, bahan yang kita kena bawa dekat office, everything kita boleh prepare awal lah, kan? Berbanding bangun subuh 6.45, nak mandi lagi, nak pergi office lagi, silap-silap, subuh tak sempat nak solat. Atas kereta, ya Allah subuh tak solat lagi, dah habis. Satu hari kita akan terabur. Amalan disukai oleh Rasulullah dan orang soleh. Ini antara amalan yang Nabi galakkan umat-umat dia cuba dapatkan keberkatan waktu subuh. Waktu sebelum subuh lah, itu lebih baik. Baik perempuan, ini terakhir tanda rezeki kita berkat. So ini sebagai check and balance kita lah. Tengok sama-sama, saya dan anda semua. Kalau kita memiliki ini, rezeki kita berkat. Kalau kita masih tidak ada lagi, kita kena perbaiki diri, improve keluarga, improve amalan soleh. Kemungkinan rezeki itu rezeki yang tak berkat atau syubhah. First adalah doa kita dimakbulkan. Banyak doa kita dimakbulkan. Itu adalah tanda rezeki kita berkat. Kita minta tu dapat, kita minta ni dapat. Okay? Keluarga kita bahagia. Itu juga adalah tanda rezeki kita berkat. Kalau hari ini rezeki keluarga kita huru-hara, bergaduh je, anak tak dengar kata macam saya sebut tadi, kita cek baliklah. Nombor 3, orang senang dengan kita. Kita pergi office tu, orang tak sabar tak nak dengan kita. Kau orang menyampah dengan kita. Kita boleh rasa, tak perlu kita tanya. Kau suka aku tak? Tak perlu tanya. Macam mana dia deal dengan kita? Macam mana dia urusan dengan kita? Macam mana ketika kita sakit? Macam mana ketika kita demam? Macam mana ketika kita susah? Berapa ramai yang boleh ada dengan kita? Orang senang dengan kita. Itu juga rezeki yang berkat. Ada masa untuk ibadah seperti mana saya sebutkan tadi. Dan hati tenang walau ujian itu banyak. Umpama saya cakap tadi lah, ujian yang sama, kena pada orang lain, boleh rebah. Kena pada kita, kita insya-Allah bertahan. Itu juga adalah rezeki yang berkat. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan balik kepada Cik Syahri, sahabat kita, moderator pagi ini. Silakan Cik Syahri. Ya, terima kasih Ustaz. Begitulah begitulah isi kandungan yang kita dengar itu, ada yang membuatkan kita rasa terharu, terasa apa yang kita lakukan selama ini adakah berkat atau tak berkat rezeki yang kita cari itu. Adakah kita buat ini benar atau salah? Yang kita perasan atau tidak apa yang kita lakukan seharian dalam meneruskan kerjaya kita, adakah ia memberi kesan yang baik atau buruk kepada kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Untuk untuk mendapat rezeki yang berkat juga banyak faktor yang mempengaruhi dalam kehidupan kita sehari-harian. Iman, ilmu dan amal lah yang akan mengimbangi, mengatasi permasalahan ini. Ya. Jadi kita berusahalah untuk menjadi yang lebih baik dalam kehidupan kita dan dalam kerjaya kita untuk mendapatkan hidup yang berbahagia dunia dan akhirat. Okay, alhamdulillah. Terima kasih juga diucapkan kepada Ustaz Ning Effendi Muhammad di atas sesi perkongsian ilmu yang cukup hebat tadi dan bermanfaat ini. Mudah-mudahan ianya memberikan kebaikan untuk kita semua, insya-Allah. Kita bukakan sesi soal jawab kepada hadirin dan hadirat sekalian. Jika ada persoalan yang ingin diajukan, boleh tanya secara terus atau kalau segan boleh tulis di ruang chatting. Ya, dipersilakan. Ya, ada apa-apa soalan yang ingin tanyakan? Saya sebenarnya kan sengaja dah buat satu isi kan. Saya tak nak bagi ada soalan dah. Ada soalan dia orang kata apa? Kadang-kadang kan Ustaz punya isi sampai ke habis pun tak tahu nak tanya apa. Itulah. Kadang-kadang ada persoalan yang kita fikir, ada Ustaz dah jawab dalam isi yang Ustaz bagi. Ramai orang cakap gitu. Dia kata Ustaz, kita orang bukan tak nak tanya tapi masa Ustaz kupas tu lah soalan kami dah jawab dah. Macam slide yang terakhir tu, before ni saya tak pernah share, tapi sebabkan ramai bertanya Ustaz macam mana nak tahu rezeki yang berkat tu, saya masuk dekat slide. InsyaAllah lah tu okey dah tu semua tu. Okey, baiklah. Jika tak ada soalan, kita mohon hadirin untuk membuka kamera masing-masing untuk sesi bersuah foto. Okay, 1,
2, 3. Senyum. Oke, terima kasih. Okay, terima kasih Encik Arman. Berikut adalah link kehadiran kita telah letakkan pada ruangan chat ya. Boleh isi apa kehadiran pada link tersebut. Alhamdulillah, ya Allahu Akbar. Para hadirin sekalian, maka sudah selesai sudahlah program kita pada pagi ini yang cukup bermanfaat, isi yang kandungan yang begitu berharga untuk kita amalkan, untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya-Allah segala yang baik, yang indah dan sempurna itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala jua, dan sama-samalah kita mensyukurinya, dan segala kekurangan dan kepencangan majlis ini adalah kelemahan daripada pihak kami dan kemaafan juga yang kami pinta. Sekali lagi terima kasih banyak di atas kesudian penceramah hebat kita Ustaz Nik Afindi Muhammad yang sudi menerima jemputan kami, dan terima kasih juga kepada yang berbahagia Profesor Dr. Aini Hussein, Timbalan Dekan Pendidikan dan Inovasi, dan juga semua para hadirin. Tahniah ucapkan kepada semua. Sebelum saya mengakhiri majlis kita pada pagi ini, terimalah serangkap pantun daripada saya. Adat berkasih hilangkan resah, tidur tak lena hingga ke pagi. Adat bertemu, akhirnya berpisah. Insya-Allah, panjang umur murah rezeki, kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Terima kasih semua.